insya-Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah, dan bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami ya Allah, agar mereka memahami apa yang kami berkatakan. Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ya Allah. Allah maftah alaina hikmataka. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu hikmahmu ya Allah. Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kepada kami daripada sisimu rahmatmu ya Allah. Wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha pengasih di antara sekalian pengasih. Amin ya rabbal alamin. Mana satu yang ni kot ya, yang latest ya? Okey, yang terbaik sikit. Okey. Muslimin muslimat yang dihormati, yang dikasihi, masya-Allah, alhamdulillah. Kita akan menyambung pengajian kuliah Riyadhus Salihin kita setelah beberapa hari tertangguh kerana kita terlebih masa dalam mengulas majlis zikir dan sebagainya. Semoga walau apa pun anda sedang lakukan, walau di mana pun anda berada, walau bagaimanapun keadaan anda, sedih ke, sedang duka cita ke, semangat ke, gembira ke, mudah-mudahan kita dalam keadaan mengawal diri kita bersederhana dalam apa jua keadaan. Kalaupun bersedih, sederhana. Kalaupun sedang marah, sederhana. Kalaupun sedang bergembira, sederhana. Kalaupun sedang kecewa, sederhana. Sebab jika kita nak berlebih-lebih dalam satu hal, kita yang akan merana. Kita yang akan rugi. Sebab dunia ini semuanya sementara. Semuanya sementara. Yang kekal selamanya adalah di akhirat sana. Sudah tentu ada banyak perkara yang menguji sabar kita. Maka bersederhana dalam menghadapinya. Maksudnya bersederhanalah kalau dalam nak mudi ke, nak bersedih sangat, bersedihlah. Sebab kita wajar untuk bersedih. Kecewalah, kita wajar untuk kecewa. Marahlah, kita wajar untuk marah. Tetapi kita tahu bila kita perlu berhenti dan meneruskan lagi perjalanan kita. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, singgahlah sebentar di majlis ilmu ini, kerana di sini kita akan jumpa penawar kepada segala-galanya. Kegembiraan dan kebahagiaan berlebihan terhadap dunia juga adalah satu ujian. Bila kita berlebihan mencintai dan bergembira dengan dunia, ia ada satu ujian yang boleh menyebabkan kita lalai. Kelalaian daripada nikmat lebih berat daripada kelalaian dalam ujian. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Kita akan menyambung hari ini kuliah Riyadhus Salihin kita, siri yang keberapa? Siapa yang tahu? Kuliah Riyadhus Salihin kita siri yang keberapa? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kuliah Riyadhus Salihin kita siri yang ke-204. Kuliah Riyadhus Salihin kita yang 204. Kita gunakan kitab ni, Riyadhus Salihin Imam Nawawi Hujjatul Islam, Syekhul Kabir dalam Islam, guru besar, ulama besar. Dan kitab ini diguna pakai di seluruh dunia. Hampir seluruh dunia, beratus bahasa di ahli bahasa. Ia mengandungi sebahagian besar adalah ilmu tasawuf, tapi terkandung juga ilmu akidah, kita dah belajar, dan ada sentuh ilmu fiqh. Tapi ilmu fiqh tu dia bawakan, kemudian kita kupaslah tambahan tentang ilmu fiqh. Dan pada pagi ini kita akan kupas berkenaan dengan ilmu fiqh. Sebab apa? Ia melibatkan satu hadis Nabi yang menyebut tentang fadilat ataupun kelebihan solat duha. Dan kita dah tertangguh daripada minggu lepas, kita dah janjikan kita akan mengupas tentang soal jawab fiqh berkenaan dengan solat duha. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini adalah kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-204, majlis zikir yang ke-38. Jadi esok 39, hari Jumaat hari yang ke-40. Muslimin muslimat, masya-Allah, hari ini merupakan hari Rabu 28 hari bulan 9 2022, dan hari ini merupakan 1 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Kita masuk ke bulan Maulidur Rasul. Kita masuk ke bulan Maulidun Nabi, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Muslimin muslimat, menyambut dan bergembira dengan kelahiran Nabi ini diberi pahala. Kita menyambut dan bergembira, dan kita mungkin buat majlis, contohnya majlis selawat, majlis qasidah memuji Nabi, ia diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca sejarah, kita pernah kupas sebelum ini, Abu Lahab dengan dia bergembira, dia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebab Abu Lahab ni adik-beradik ayah Nabi Abdullah bin Abdul Wahab. Jadi Abu Lahab ini adalah adik-beradik kepada ayah Nabi, muslimin muslimat. Kan, dia tahu bahawasanya adik ipar dia, saya tak pasti adik ipar ke kakak ipar, tapi iparnya yang bernama Aminah sedang mengandungkan adik-beradiknya Abdullah yang telah meninggal dunia. Bila lahirnya Nabi Muhammad SAW, baby lahir ni, dia tersangatlah gembira. Yang menyampaikan khabar itu adalah salah seorang hambanya yang bernama Suwaibah. Suwaibah pergi menyampaikan kepada dia, wahai Abu Lahab, telah lahir anak saudaramu daripada saudaramu Abdullah sekian-sekian. Lalu Abu Lahab ni begitu bergembira, terus dia memerdekakan hambanya tersebut. Sedangkan itu adalah salah seorang hambanya yang bernilai. Hamba ini nilai dia mahal ya, dibeli dengan nilai yang mahal. Dia terlalu gembira, dan disebabkan itulah daripada riwayat-riwayat mengatakan pada setiap hari Isnin Abu Lahab diringankan azabnya kerana dia telah menunjukkan kegembiraan akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yalah, dia gembira dengan lahir anak saudara. Dia tak tahu yang lahir itu adalah seorang Nabi. Ya, akhirnya bila anak saudara ini secara terus terang menyampaikan dakwah dan risalah yang benar, Abu Lahab adalah penentang yang keras, penentang yang berterusan sampai akhir hayatnya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita menyambut hari lahir kita pun dalam perkara harus, jika sambutan itu dibuat dengan acara memberikan makan, minum, jadi ada pahala lah, hubungan silaturahim, dapat pahala. Tengok cara lah. Tapi kalau sampai lahir dengan program maksiat, dengan lagu-lagu dengan sesuatu yang melalaikan, maka majlis itulah yang dikira sebagai majlis maksiat. Sambutan itu sendiri tidak ada masalah, tuan-puan sekalian. Jadi apatah lagi bila kita menyambut kelahiran Nabi SAW. Dan kita ni, tuan-puan sekalian, Encik, sorry ya, sekiranya ada peristiwa-peristiwa seperti ini, barulah sebenarnya masyarakat diingatkan. Masyarakat akan dikembalikan memori tentang kelahiran Nabi. Jadi insya-Allah pada bulan ini, pada bulan Rabiul Awal ini, kita akan sama-sama memperbanyakkan pengisian berkaitan dengan Nabi SAW. Dan doakan ya, insya-Allah kami sendiri telah pun merencana satu program yang besar sempena Maulidur Rasul. Kita ada nak buat dia macam mini konsert lah. Sebenarnya dah lama deal ni, tuan-puan sekalian. Bukan sebab ada isu malam tadi. Kan saya ada bangkitkan satu isu konsert ni Negeri Kelantan. Ini bukan dia ada kaitan dengan konsert malam tadi. Isu konsert, bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dah plan, kita dah buat, dapat persetujuan, dah dapat tarikh dah. Dalam pertengahan Rabiul Awal ini ada satu mini konsert diselangi dengan tazkirah. Yang telah bersetuju buat masa ni adalah saudara Iwan Iwan Syahman. Iwan. Yalah, panggilannya Iwan kan? Iwan Syahman kan? Biasa. Iwan Syahman. Yang lagu apa tu? Ya, semuanya. Macam mana lagu dia? Lihatlah bumi yang indah. Subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah gunung yang tinggi. Subhanallah, itu Allah yang punya. Kan suara dia macam sengau-sengau tapi sangat mendalam. Alhamdulillah, maksud dah dapat persetujuan beliau kan? Setakat ini 15 hari bulan 10, masih dalam bulan Rabiul Awal lah, dalam bulan Rabiul Awal. Jadi muslimin muslimat, masya-Allah, dan kita akan usahakan lagi menjemput lagi beberapa orang artis kan untuk bergabung dalam mini konsert ni, insya-Allah, dan akan diselangi dengan tazkirah daripada saya juga dan juga tazkirah daripada para pendakwah yang lain. Jadi ini dah berapa bulan dah kita plan program sempena Maulidur Rasul.
Dia bukan sebab Ustazah dandan je malam tadi kata naikkan isu pasal konsert, pagi ni terus dia buat konsert. Sebenarnya dah lama plan. Muslimin muslimat, doakan dia berjalan lancar. Masya Allah, ramai yang suka kan. Jadi hari ini adalah 1 Rabiul Awal, kita dah masuk ke bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan jemput juga kumpulan nasyid. Ada yang kata Ustazah jemput intim. Kita tengok, biasanya bulan Maulid Rasul ni para penasyid ni sangat sibuk, jadual mereka sangat padat sebab banyaknya jemputan dan program-program Maulid Rasul gitu. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mari kita membacakan lagi sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Masing-masing boleh buka kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang tak ada boleh dengar. Siapa yang ada, walaupun kitabnya berbeza tetapi bilangan hadis tetap sama. Kita sekarang sudah pun masuk bab yang ke-13, iaitu bab banyaknya jalan kebaikan. Dan hadis yang kita baca adalah hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam susunan tajuk bab banyaknya jalan kebaikan, bab ke-13. Dan ia merupakan hadis yang ke-118. Hadis yang ke-118 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baiklah, kita akan baca lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan sila ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarrin aydan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah. Cuba ikut ya, saya baca ni. Wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Muslimin muslimat, daripada Abu Zar radhiyallahu anhu juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap persendian seseorang di antara kalian setiap paginya hendaklah bersedekah. Nabi bersabda, Nabi pesan apa pada kita? Hendaklah setiap sendi seseorang di antara kalian, setiap sendi kita. Ini ada berapa sendi? Pada satu jari ada berapa sendi? 1, 2, 3. Satu. Sendi adalah penghubung di antara tulang dengan tulang. Sebahagian mengatakan sendi pada tubuh badan manusia, termasuk yang kecil-kecil, lebih kurang dalam 360 sendi. Tiap-tiap persendian seseorang di antara kalian setiap paginya hendaklah bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Apa itu tasbih? Subhanallah. Setiap bacaan tahmid, apa ya tahmid? Alhamdulillah, adalah sedekah. Dan setiap bacaan tahlil, apa itu tahlil? La ilaha illallah, adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir, apa itu takbir? Allahu Akbar, adalah sedekah. Memerintah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang kemungkaran adalah sedekah. Melarang kemungkaran adalah sedekah. Subhanallah. Dan Nabi menyudahkan hadis ini, dan yang demikian itu dapat dicukupi dengan melakukan 2 rakaat solat duha. Dan demikian itu boleh dicukupi dengan melakukan 2 rakaat solat duha. Maksudnya, jika kita dapat solat duha 2 rakaat, ia mencukupkan semuanya. Dia akan memberikan kesempurnaan sebagaimana dituntut oleh Nabi. Nabi tuntut apa, muslimin muslimat? Hendaklah kamu berpagi-pagi. Pada setiap sendi kamu mesti melakukan sedekah. Lalu Nabi mengajarkan kita, sedekah yang dimaksudkan bukan melalui wang, bukan melalui duit, bukan melalui harta. Tetapi Nabi menyambung hadisnya dengan setiap bacaan tasbih, iaitu subhanallah, sedekah. Setiap bacaan tahmid, iaitu alhamdulillah, sedekah. Setiap bacaan takbir, iaitu Allahu Akbar, sedekah. Setiap bacaan tahlil, iaitu la ilaha illallah, sedekah. Dan setiap kali kamu menyuruh kepada kebaikan, sedekah. Dan setiap kali kamu mencegah kemungkaran, sedekah. Dan Nabi menyebutkan yang demikian itu dapat dicukupi
dengan melakukan 2 rakaat solat duha. Subhanallah. Dan kita dah sebenarnya syarahkan hadis ni secara detail pada minggu lepas. Dah panjang lebar dah ni kita syarah satu-satu ni. Tentang tasbih, tentang tahmid, tentang tahlil, tentang takbir. Dan kita pun dah kupas berkenaan dengan menyuruh kebaikan. Apa juga kebaikan yang kita suruh walaupun kecil. Kita suruh anak kita pakai baju sekolah elok-elok. Kita suruh anak kita kemas bilik. Pagi ni apa kebaikan yang kita dah suruh dalam keluarga. Kita minta baca doa nanti nak belajar. Mungkin pagi tadi kita sempat borak dengan anak. Saya sempat tanya masa salam dan doakan Atikah, saya tanya, Atikah niat apa nak belajar? Dia jawab, niat sebab nak menuntut ilmu. Lepas tu kedua, nak menggembirakan hati Umi dan Abi. Lepas tu saya kata, Atikah kena tambah lagi niat lain. Niat nak jadi pejuang agama Allah. Dia suka baca buku pasal imam-imam, 4 khalifah, tentang imam-imam mazhab. Apa Atikah belajar daripada kitab buku-buku tentang imam-imam tu? Atikah dapat tak semangat? Kita tak akan mampu berjuang macam ulama-ulama dulu. Dahsyat sangat. Dia duk cerita kat saya, imam ini masuk penjara, mati kena bunuh, imam ini sekian-sekian. Kita tak sampai tahap tu. Tetapi kita kena niat, kita kena menyambung perjuangan Nabi ni. Kita kena jadi pejuang agama Allah walaupun kita sumbang sedikit, tuan-puan sekalian. Jadi tuan-puan, borak sikit je dengan anak, kita dah menyuruh, mengingatkan dia pasang niat lebih lagi. Sebab apa? Bila pasang niat begitu, Allah akan bagi ilmu lebih. Tuan-puan sekalian, penuntut ilmu ni, walaupun hadir di majlis ilmu yang sama, mendengar daripada guru yang sama, penerimaan ilmu itu berbeza. Berdasarkan niat apa mereka hadir. Bila mereka hadir dengan niat, ya Allah, maksudnya pasang niat tu nak dapat ilmu yang bermanfaat dan nak sebarkan. InsyaAllah orang yang hadir majlis ilmu dengan niat nak dapat ilmu dan nak sebarkan, Allah akan berikan kemampuan dan kebolehan kepada dia untuk menyebarkan. Tapi ramai di kalangan kita yang hadir majlis ilmu niat untuk diri sendiri saja. Akhirnya kita susah untuk menjadi penyebar kepada kebaikan. Ada pula yang hadir, dia masuk dan dia selalu ada lintasan dalam hati, dia dengar, dia nak sampaikan sedaya upaya dan dia nak menyambung perjuangan Rasulullah. Allah akan berikan kepada dia kelebihan lain lagi. Mungkin dia bertemu dengan satu grup yang benar-benar jelas, yang benar-benar menyusun gerak kerja dakwah, melakukan secara jelas menyumbang kepada agama Allah. Jadi muslimin muslimat, sebab itu pagi-pagi kita tanya anak, niat apa belajar, niat apa menuntut ilmu. Bila dia pasang lebih lagi niat dan niat itu lebih lagi berat, maka lebih banyak pertolongan Allah yang datang kepadanya. Sebab itu Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu hebatnya hadis ini. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi setiap orang. Bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Maksudnya setiap orang itu akan dapat apa yang dia niat. Muslimin muslimat. Sebab itu rugi kalau kita tak niat banyak. Contoh, sekarang anda ni sedang menuju ke tempat kerja. Apa niat anda keluar kerja? Cari rezeki, betul? Untuk siapa? Untuk anak. Lagi cari rezeki untuk bantu orang susah. Tambah niat macam tu. Cari rezeki untuk menyumbang kepada gerak kerja dakwah. Cari rezeki. Jadi, bila kita pasang niat, cari rezeki untuk keluarga, Allah akan berikan rezeki yang cukup-cukup untuk keluarga. Tapi bila kita niat, ya Allah, aku ingin mencari rezeki yang barakah, yang halal. Agar dengan rezeki ini, aku dapat bantu seramai mungkin. Aku nak bantu ada satu keluarga anak yatim ni, ya Allah. Allah akan luaskan lagi rezeki kita sebab kita ada masukkan niat untuk orang lain. Lepas tu, bila kita niat untuk agama Allah, Allah luaskan lagi. Sebab itulah Nabi sebut, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya likulli imri'in, setiap seseorang itu, setiap daripada seseorang itu, ma nawa, apa yang dia niat, dia akan dapat apa yang dia niat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, banyakkan niat dalam satu perkara, niat yang baik berbagaikan. Masya Allah. Sebab itu ada orang hadir majlis ilmu, dia pasang berapa niat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan hadir majlis ilmu ni, ya Allah, kan, ya Allah, Engkau berikan kepadaku rezeki yang barakah. Boleh niat begitu? Sebab apa? Di sana ada hadis Nabi yang mana Nabi sebut sesungguhnya Allah akan berikan kecukupan kepada penuntut ilmu. Allah akan bagi cukup rezeki bagi orang yang menuntut ilmu. Sebab manusia banyak nak menuntut dan mencari harta.
Tetapi bila kita dah meluangkan masa menuntut ilmu, maka kurang sikit masa untuk mencari harta. Tetapi Nabi SAW memberikan khabar gembira kepada kita. Apa dia? Allah akan berikan kecukupan rizki berganda kepada orang yang menuntut ilmu, supaya manusia tidak rasa waktunya terkurang. Sebab orang tu mungkin cari rizki 10 jam. Tiba kita sebab nak hadir majlis ilmu, kita bisnes 6 jam je. Tutup kedai awal. Orang lain sekian-sekian. Kita pula sekian-sekian. Tetapi percayalah, Allah akan gandakan. Hadir majlis ilmu kita boleh niat macam-macam. Moga Allah ampuni dosa. Moga Allah berikan kefahaman. Moga Allah berikan rizki. Moga Allah naikkan darjat. Moga Allah bukakan pintu hati kita, pintu hati pasangan. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu apa yang diniatkan dia akan dapat. Hadis itu bersambung lagi. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilaih. Nabi SAW bersabda, ini adalah hadis yang pertama dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin sendiri, dalam bab hadis 40 oleh Imam Nawawi, dan hadis ini dikatakan kepala hadis. Maksud kepala hadis adalah dia memandu kepada semua perkara dalam bab tasawuf, dia memandu dalam bab syariat, dia memandu muslimin muslimat. Hadis ini kedudukannya dalam banyak kitab-kitab muktabar disusun pada hadis yang pertama dan yang utama. Bahkan kupasan tentang hadis ini terlalu banyak, para ulama sampai boleh buat kitab hanya dengan hadis ini saja. Sebab itu saya mengupas hadis ini sangatlah cetek. Tetapi apa yang kita boleh faham, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sesuatu amalan akan dinilai berdasarkan apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan, yang Allah nilai itu. Kalau kita buat amalan cantik amalan kita, tapi niat untuk ditunjuk pada manusia, Allah tak pandang langsung. Walaupun solat itu cantik, bacaannya sedap dan juga panjang, dilihat khusyuk tubuh badannya, tapi hatinya sedang riak, membayangkan manusia sedang memujinya, membayangkan manusia sedang mengaguminya dan sebagainya, maka ketika itu Allah tidak akan menerima amalan. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu bergantung kepada niat. Walaupun zahirnya nampak dilakukan untuk Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi niat ini akan menentukan sesuatu amalan itu berada di kedudukan mana. Kedudukan yang tinggi ataupun tidak dipandang. Bahkan sesuatu perbuatan kita boleh jatuh haram ataupun diberi pahala berdasarkan niat. Niat sangat menentukan apa yang kita buat. Contohnya, tuan-puan sekalian, kita ada jumpa barang di atas jalan, gelang emas di tengah jalan. Lepas tu, kita pun ambil dengan niat untuk serahkan ke pihak berkenaan. Ada surau dan masjid yang berdekatan. Supaya surau dan masjid ini boleh beri pengumuman. Siapa yang ada kehilangan barang berharga, kan, 10 meter ataupun 5 meter daripada masjid, sila hubungi pihak sekian-sekian. Subhanallah, dia ambil tu dengan niat untuk menyerahkan pada pihak berwajib. Ataupun pada tangan yang sama, harta yang sama, waktu yang sama, ambil dengan niat terus nak masuk dalam poket. Sedangkan dalam hukum fiqh ada kaedah bila ada barang berharga yang hilang, tak boleh terus orang yang jumpa ambil. So tuan-puan sekalian, dua-duanya ambil. Dua-duanya barang yang sama. Yang membezakan dua perbuatan ini adalah niat. Orang yang pertama ambil niat sekian, maka diberi pahala. Orang yang kedua ambil dengan niat sekian, tetapi diberi dosa. Faham ya? Solat, jika kita terlupa niat, walaupun sempurna 4 rakaat, baca pula surah Al-Baqarah, Al-Imran, semua surah panjang, tapi terlupa niat, solat itu terus tidak sah dan tidak diterima Allah, kena ulang balik. Jadi betapa besarnya peranan niat dalam kehidupan. Anda ada pasang niat hari ini? Hari ini keluar kerja niat apa? Sila pasang. Hari ini niat nak buat apa? Sila pasang. Pasanglah niat yang baik-baik, kerana dengan memasang niat yang baik Allah terus beri pahala. Tetapi niat itu mesti terikhlas dalam hati.
Sebab itu saya selalu ingatkan tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat, untuk diri saya juga. Pagi-pagi niatkan terus apa yang kita nak buat hari ini. Contohnya, ya Allah hari ini nak solat sunat 2-4 rakaat. Ya Allah hari ini nak baca Yasin. Hari ini nak baca setiap lepas kali solat dua muka surat, insya-Allah. Ya Allah hari ini nak buat infak, nak sedekah pada pihak tu lah, lama tak bagi. Contoh ya, insya-Allah hari ini nak solat sunat awabin. Hari ini nak solat qabliyah ba'diyah. Ya Allah hari ini insya-Allah nak habiskan salawat 1000 kali. Ya Allah. Pasang niat tu bukan mempermainkan, betul-betul niat nak buat. Nabi SAW bersabda, barang siapa berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka Allah akan mencatat baginya pahala umpama dia melakukan. Dan sekiranya dia melakukan amalan tersebut, digandakan 10 kali ganda. Muslimin muslimat, baru pasang niat nak buat kebaikan, Allah telah berikan catatan pahala. Dan apabila kita benar-benar melakukannya, maka akan digandakan 10 kali ganda. Kalau main-main pasang tapi tak niat betul-betul, Allah Maha tahu. Sebab kalau macam tu kita pasang niat je lah. Saya dah buat senarai dah Ustazah, 20 perkara saya nak buat. Tapi kan Ustazah kadang langsung satu pun tak buat. Saya kata langsung satu pun tak buat. Saya kata mungkin sebenarnya tak niat betul-betul. Kalau betul-betul niat, takkanlah tak boleh buat. Sebab itulah bila niat sesuatu tu, benda yang kita memang nak buat, tapi sekiranya terhalang, kita dah niat untuk buat sekian, tiba-tiba sampai masa terhalang, bos panggil kerja sekian-sekian, tiba-tiba ada kematian, jadi si sibuk pagi solat duha tu, tak sempat nak solat duha, pagi sampai tengah hari uruskan kematian. Contoh, walaupun kita tak buat, tapi kita diberi pahala umpama melakukannya. Ini orang yang memang betul-betul niat tetapi tidak dapat buat kerana terhalang. Bukan kerana okey, relax, aku walaupun macam ni tak buat tapi aku dah dapat pahala solat duha walaupun aku tak solat. Sebab apa? Aku dah niat awal-awal. Ustazah cakap kau niat tu dapat pahala. Tuan-puan sekalian, bila kita mempermainkan niat, Allah Maha tahu. Niat tu niat betul-betul nak buat, terhalang terus dapat pahala. Jadi subhanallah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dinilai berdasarkan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu akan dapat apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratu ila Allah wa rasuli, siapa yang melakukan hijrahnya kerana Allah dan kerana Rasulnya, fahijratu ila Allah wa rasulihi, dan maka hijrahnya benar-benar kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia itu, berpindahnya ia itu memang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat, dan barang siapa, hijratu ila dunya yusibuha, hijrah seseorang itu kerana dunia, kerana habuan dunia. Nampak zahir hijrah, nampak dia berubah, tetapi rupanya untuk mengejar habuan dunia. Au imra'atin yankihu, ataupun kerana wanita yang ingin dia kahwini, fahijratu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia tuju. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, itu kupasannya akan jadi panjang. Okey, sekarang muslimin muslimat, kita akan pergi kepada apa? Bab duha, solat duha. Okey, kita dah kupas dah ni pada minggu lepas. Jadi tuan-puan, bismillahirrahmanirrahim. Mari sikit. Okey, sebenarnya dalam mengupas tajuk ni kami dah siapkan satu e-book solat duha, panduan fadilat dan soal jawab, disusun oleh Ustazah Asma Harun. Dan memang ini adalah susunan saya bersama dengan tim. Setelah melalui banyak proses editing, tambah baik dan sebagainya, maka terhasillah e-book solat duha, solat sunat duha, panduan fadilat dan soal jawab. Kepada siapa yang ingin memiliki, kita hanya tebal, muslimin muslimat, sangat tebal, sangat detail dan terperinci. InsyaAllah semua persoalan terjawab dan kita kupas dengan sebaiknya. Hanya RM5 saja, RM5. Ini pun dana dikumpulkan untuk kita buat kerja-kerja dakwah dan kerja amal kita, dan dana ini dikumpulkan untuk siapa yang selalu ikuti perkembangan projek-projek yang sedang dilakukan di bawah Yayasan Al-Hijrah dan juga NGO Sahabat Amal Care. Kita berikan dengan nilai yang sangat rendah. Nanti tim akan share link untuk dapatkan e-book ni, solat sunat duha. Tak beli pun tak apa, saya akan baca je. Saya akan baca semua. Muslimin muslimat. Muslimin, subhanallah, Allahumma salli Muhammad. Okey, kita tengok dulu. Bermula dengan definisi solat duha. Perkataan ad-duha
sampai diberikan nama solat duha. Berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud waktu pagi. Ad-duha itu maksud dia waktu pagi ataupun sinar pagi. Istilah duha juga merangkumi dua makna, iaitu sinar matahari di pagi hari ataupun siang yang terang. Masya Allah. Ya, boleh tuan-puan. Tuan-puan boleh beli RM RM5, bukan 50, bukan 15, RM5 saja. Sebab nak buat ni sebenarnya pulun. Dalam tempoh berapa minggu, pulun. Banyak sebenarnya. Bukan senang. Bila nak letak harga, tim nak letak harga lain, saya kata RM5 je. Jangan tinggi. Biar lebih ramai orang boleh memiliki dan boleh mendapat manfaat. Lepas anda beli, anda boleh je print macam ni untuk baca. Senang. Kepada makcik-makcik kata, Ustazah saya tak sukalah e-book. E-book ni sakit mata, tak boleh nak baca lah. Saya ni tak boleh lah. Sekarang tengok soalan pun banyak, rujukan-rujukan apa semua. Tuan-puan sekalian, tuan-puan print, lepas tu print, jangan jual lah pula ya. Sebab amanah lah tu. Tiba-tiba ada pihak pula yang menjualnya. Jangan buat macam tu lah ya. Jadi beli RM5 saja e-book ni, tak beli pun tak apa sebab saya akan kupas secara detail. Mungkin bagi orang, setengah orang RM5 tu sangatlah besar. Okey, muslimin muslimat. Dan sangat bagus kalau ada pihak, Ustazah, saya nak infak RM1,000 untuk e-book tu. Nanti Ustazah agihkanlah bagi percuma kepada siapa yang nak. Siapa yang nak infak e-book ni pun boleh je hubungi nombor yang sama. Nanti ada di-sharekan nombor WhatsApp. Nombor WhatsApp tuan-puan sekalian. Tim, macam mana nak beli? Tim macam tak muncul lagi. Share link untuk beli e-book. Share juga WhatsApp. Sebab mungkin ada orang nak infak. Ustazah saya nak infak RM1,000 untuk e-book tersebut. Ustazah boleh agihkan percuma. Jadi bab percuma ni jangan bimbang. Ada banyak orang yang kita boleh bagi percuma. Jadi bila orang baca, anda dapat pahala. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mari kita tengok. Definisi solat duha kita dah tu tadi. Okey. Perkataan duha juga ditemui di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Antaranya wad-duha, iaitu surah Ad-Duha ayat yang pertama, yang merupakan surah yang 93. Kan? Wad-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha, iaitu demi siang ataupun demi cahaya yang keluar pada waktu siang. Wal-laili idza saja, dan demi waktu malam yang telah menyingsing, yang telah berlalu. Okey, seterusnya dalam firman Allah surah Taha ayat 59. Allah berfirman, qala A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala maw'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Nabi Musa menjawab, tempoh yang aku tetapkan untuk kamu ialah hari perayaan dan hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu duha. Lagi firman Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 46, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasakan seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar sahaja di waktu petang ataupun sekadar waktu pagi. Muslimin muslimat, surah An-Nazi'at ayat yang ke-46 merupakan ayat yang menjelaskan tentang keadaan kita di mahsyar kelak, iaitu pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, iaitu hari kiamah. Sebab apa dinamakan yaumul qiyamah? Kenapa dinamakan hari kiamat? Muslimin muslimat, kiamat asal perkataan pada qiyam. Siapa belajar bahasa Arab, qiyam apa maksud? Berdiri, tegak berdiri. Hari kiamat adalah hari manusia didirikan. Manusia semua berdiri tegak. Tak ada yang boleh duduk. Tak ada yang, ya Allah dah penat lah nunggu giliran duduk, boleh tak? Tak ada yang boleh duduk. Semua berdiri tegak. Saat itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mereka merasakan seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja. Hanya di waktu petang ataupun di waktu asar. Orang yang hidup 100 tahun, 96 tahun, 98 tahun, 102 tahun. Orang yang pernah hidup di dunia 300 tahun. Dan kita tahu Nabi Nuh alaihissalam, di antara Nabi yang paling panjang umurnya 1300 tahun. Sebab dalam Al-Quran sebut jelas bahawa Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwah 950 tahun, hampir 1000 tahun. Dan dikatakan sebelum Nabi Nuh menjadi Nabi dan diberikan perintah Allah untuk melaksanakan
wahyu yang disampaikan melaluinya. Nabi Nuh alaihi salam telah hidup beratus tahun sebelumnya. Terima kasih, ada satu gift yang sangat pelik, tak pernah lagi keluar gift tu. Makasih ya, Masya Allah sahabat-sahabat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Yang hidup 1000 tahun, 300 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Di akhirat, di hari kebangkitan yang sangat mengerikan tersebut, semua berdiri dalam keadaan yang penuh penyiksaan bagi mereka yang akan mendapat azab. Muslimin muslimat, ketika itu manusia merasakan dia hidup di dunia dahulu sangat sekejap. Hanya sekadar lebih kurang hidup satu waktu pagi saja ataupun satu waktu petang, sedangkan dia hidup di dunia dahulu 60 tahun, 40 tahun. Kerana apa? Betapa lamanya hidup dan berdiri di mahsyar. Sebab itu dikatakan ada orang yang sangat sekejap di mahsyar, kadarnya solat sunat 2 rakaat saja. Ini antara golongan yang masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Kita kena berusaha untuk masuk golongan ini. Dan begitulah, ada perbezaan yang mungkin lamanya beberapa hari, mungkin lamanya berbulan, tetapi dikatakan ada yang berdiri lama di mahsyar sehingga umpama seperti 50,000 tahun. Sebab itu mereka merasakan kehidupan dunia sangatlah singkat. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, banyak gambaran perbezaan kehidupan di akhirat sana dan juga di dunia. Muslimin muslimat, masa kita makin suntuk, umur kita sedang menuju kepada garis kematian. Kalau kita setiap hari fikirkan tentang mati, hari-hari fikir pasal mati, tuan-puan fikir tak pasal mati? Hari-hari saya fikir, tuan-puan fikir? Saya rasa tuan-puan sama kan? Kita macam fikir, kalau mati ni, kalau aku mati hari ni, banyak tak settle ni? Solat, banyak tak settle ni? Puasa, ya Allah tak boleh mati lagi, ya Allah panjangkanlah umur. Terus terlintas, belum cover banyak lagi dengan anak ni. Semalam teruk marah anak ni, belum minta maaf lagi ni. Saya cakap selalu macam tu, bila mati saya duk fikir macam mana saya dengan anak, macam mana saya dengan suami, macam mana dengan staff-staff, macam mana dengan sekian-sekian. Bila kita ingat kematian, kita tidak akan menangguhkan taubat, kita tidak akan menangguhkan kebaikan, kita akan cepat reda kemarahan kita ataupun apa saja, kita mudah memaafkan orang. Sebab apa? Tak ada apa pun kita nak bawa, maafkan je lah, dapat pahala. Macam itulah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita sambung. Solat duha adalah solat sunat yang dilakukan pada waktu pagi, bermula daripada terbitnya matahari, kebiasaannya 30 minit selepas waktu syuruk sehingga sebelum tergelincir matahari. Itu waktu solat duha. Muslimin muslimat, bila tempoh waktu solat duha? Selepas waktu syuruk, lebih kurang 30 minit. Kalau syuruk kita pukul 7, dalam 7.30 dah boleh solat duha. Ada yang mengatakan dalam 20 minit. Masa 7.20 dah boleh solat duha. Kalau sekarang ini, sekarang dah 7.20. Lebih kurang lah ni. Sekarang sekarang memang 8.20. Memang boleh sangat lah. Maksudnya dalam 7.20, 7.30 tu dah boleh solat duha. Berakhir sebelum gelincir matahari. Ada pendapat mengatakan 15 minit sebelum zuhur. Ada pendapat mengatakan sebelum zuhur, selagi mana sebelum zuhur, jika sempat solat sunat sekurangnya 2 rakaat, maka boleh. Jadi kedua-dua jawapan ini ada hujah. Jadi kepada siapa yang ada masa, maksud saya siapa yang ada masa, faham ya, siapa yang ada masa, maka ambillah pendapat yang solatlah duha sebelum 15 minit sebelum zuhur. Tapi bagi orang yang bila dah masuk je kerjanya tu sebagai operator kilang, dia tak boleh nak berhenti. Dia tak boleh sesuka hati nak pergi solat ke apa. Dia masuk kerja 7.30, dia boleh berhenti ngam-ngam, ustazah saya berhenti pukul 1. Saya hanya dibenarkan dalam beberapa minit untuk pergi ke tandas saja. Itu pun kena ada orang backup line saya. Jadi macam mana tu? Jadi saya kata kalau pukul 1, zuhur masuk pukul apa? Zuhur dan 1.10. Jadi puan cepat-cepat ambil wudu, puan terus solat duha. Biasanya usaha saya buat ngam-ngam, lepas tu dengar azan. Kadang tu saya tengah rakaat kedua azan zuhur. Macam mana? Puan tak payah berhenti. Puan terus saja. Puan dapat sempurna solat duha tu. Sebab ada pendapat mengatakan sekurang-kurangnya dapat rakaat pertama. Sekurang-kurangnya dapat rakaat pertama. Kalau dapat rukuk tu kemudian dengan azan pun dah okey. Jadi ini bagi orang yang tidak ada waktu. Faham ya? Tapi bagi orang yang ada waktu, jangan ambil yang suntuk macam tu. Sebab ada pendapat mengatakan berakhir solat duha itu 15 minit sebelum. Maka bagi orang yang suntuk waktu, dia boleh ambil pendapat yang kedua mengatakan waktu duha itu berakhir sehinggalah waktu zuhur.
Faham ya muslimin muslimat? Sebab itu adanya perbezaan pendapat sebenarnya satu rahmat. Faham? Adanya perbezaan pendapat satu rahmat. Dia memberi kemudahan kepada orang yang ada kesukaran. Bagi kita yang tidak terhimpit dengan waktu, maka ambillah pendapat yang pertama yang lebih selamat, iaitu berakhir 15 minit sebelum zuhur. Faham muslimin muslimat? Maka sebenarnya kita boleh ada cara untuk tidak meninggalkan solat duha. Nanti kita akan ceritakan fadilat yang disebut dalam ibu ini. Barulah kita akan memahami kenapa Nabi berwasiat kepada sahabatnya supaya tidak meninggalkan solat duha. Dan dikatakan antara solat sunat yang Nabi tidak tinggalkan selain daripada solat tahajud adalah solat duha, muslimin muslimat. Dan kalau kita perhatikan firman Allah, Allah bersumpah demi waktu duha. Wadduha, demi waktu duha. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Sudah tentu waktu duha ini dan solat sunat pada waktu ini adalah sangat tinggi kedudukannya di dalam agama kita dan di sisi Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada dua kaedah bagi orang yang bekerja. Sama ada anda ambil wuduk siap-siap di rumah, lepas tu pakailah sempurna, sebab orang perempuan dengan lelaki sangat jauh berbeza dari sudut kesukaran bila nak ambil wuduk. Sebab saya perempuan, saya faham. Selalu saya ada ulang benda tu pada suami. Bila saya cakap, abang janganlah sentuh saya ada wuduk ni. Selalu beringat, saya ada wuduk. Saya, kalau awak batal, awak sentuh batal, hai saya. Walaupun dekat Ustaz Hamid ya pendapat yang mengatakan tak batal wuduk sentuh lelaki perempuan. Jadi itu perbezaan pendapat. So bila kita ambil pendapat yang batal, so batal. Dan pendapat ini juga kuat. Jadi jangan buat solution macam tu. Jadi saya pesan awak, kalau awak ambil, kadang tu kan warning pada dia, kalau awak lupa kan, saya batal kan, nanti langsung saya solat, saya tak solat duha nanti. Solat fardu memang akan solat jugalah. Sebab apa? Kita kan dah pakai elok. Oh perempuan ni pakai sunscreen lah, kadang-kadang pakai bedak sikit, pakailah apa-apa tutup celah tu, tak ada masalah. Itu bukan masuk bersolat yang tabarruj. Pakailah untuk supaya kita kelihatan lebih bersih, lebih yakin. Lepas tu kita dah pakai tudung ni banyak lapis ni. Dah ni apa nama panggil scarf ni. Lepas tu ada inner pula. Lepas tu tudung pula, nak betul dapat on point macam ni bukan senang ni. Lepas tu stonggang pula, lepas tu stokin pula. Orang lelaki senang, tak ada apa pun, dia sama je. Jadi bila batal tu, ya Allah mencabarnya lah. Betul tak orang perempuan? Bila nak buka itu, buka ini, lepas tu nak pasang pula satu-satu tu, tuan-puan sekalian. Jadi sebab itulah, kalau kita dah contohnya ambil wuduk dekat rumah, sebab tu siap-siap kita pun menuju ke tempat kerja. Ada yang tanya, Ustazah, saya rasa nak kentut, saya tahan. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bukan haram. Dia cuma makruh. Tapi Allah Maha memahami kenapa kita tahan. Kalau kita tak tahan, kita lepas je angin tu, batal wuduk, kita jadi berat, nanti tertinggal pula salat dua. InsyaAllah lah, makruh tu dia jadi macam tak berapa makruh lah. Saya macam pujuk diri saya pun macam tu lah. Rasa tu tahan je lah. Tahan sekejap sampai di pejabat contohnya. Ini waktu saya kerja-kerja dulu kan. Sampai di pejabat sedang elok 7.30 atau pukul 8, 10 minit sebelum waktu kerja, kita sempatlah pergi surau solat duha dulu. Ambillah 2 rakaat. Hadis Nabi ni sebut 2 rakaat. Ustazah, suntuk sangat masa. Saya pula, bos saya, majikan saya pula Cina. Saya bukan Islam. Jadi dia memang solat fardu pun mujur. Kalau solat duha ni lagi lah, dia berkira. Puan ada masa berapa? 5 minit je. Puan boleh buat solat 2 minit boleh. 2 minit je laju sangat 5 minit. Tuan-puan sekalian, kita niat solat duha kan simple je. Allahu Akbar. Tu lafaz takbiratul ihram kena jelas pada lidah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, terlintas pada hati. Lintasan solat sunat duha. Dah. Jangan lama pada angkat takbir tu. Sebab apa? Allah. Tak habis-habis takbir. Sebab apa? Dia nak masuk. Nawaitu solatan sunnati duha raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sebab apa? Kadang tu Allah. Tak masuk-masuk niat. Tuan-puan sekalian, niat itu very simple. Lintasan hati. Tak wajib lafaz, tak wajib dalam bahasa Arab. Lintas apa? Allah. Lintas solat sunat duha. Solat duha. Tak sebut 2 rakaat tak apa. Tak apa.
Sebab apa? Memang solat duha, solat sunat itu dua rakaat. Saya tak tulis, saya tak sebut sunat, saya sebut solat duha je. Dah solat duha tu memang sunat lah. Kalau zuhur tu memang wajib lah. Jadi simple je tuan-tuan, sebab ramai juga yang bermasalah dengan isu niat, dia ada penyakit was-was. Dia nak start semayang tu saja dah 5 minit, ada 10 minit, ada yang sejam, ada yang langsung akhirnya tak semayang. Saya cerita ni benda yang betul tuan-puan sekalian. Sebab dia nak lengkapkan apa yang dia hafal tu. Allah nawaitu Allah. Jangan tuan-puan sekalian. Saya bukan buat lawak, tapi ini menjadi penyakit was-was sebab dia syaitan ganggu dia supaya dia rasa tak confident dengan niat. So, benda tu very simple. Allahu Akbar, lintasan solat sunat duha. Siapa yang tak ada waktu, baca Al-Fatihah saja. Rukuk simple, subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekali pun cukup. Memang afdalnya ambil 3. Sebenarnya kalau baca 10 kali lagi afdal. Masa rukuk dan sujud, Nabi SAW berlama-lama. Sampai kadang Nabi makan masa berjam-jam untuk rukuk saja. Dan Nabi banyakkan berzikir kepada waktu rukuk dan Nabi banyakkan berdoa ketika sujud. Okey, muslimin muslimat. Maksud saya bagi orang yang suntuk waktu, anda solat cukup syarat saja. Cukup syarat rukun. Baca Fatihah masa suntuk. Bos tak bagi ni. Bos anti sangat ni buat solat-solat sunat ni. Bos kata mujur dah saya bagi awak solat fardu. Nak solat-solat sunat pula. Okey, jadi kita ambil waktu sebelum waktu kerja. Pukul 8 masuk kerja, 10 minit sebelum sempat lagi nak solat duha. So kita baca Al-Fatihah, kemudian terus rukuk. Kita baca zikir sekali je. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allah man hamidah. Sujud pun zikir sekali je. Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Lepas tu Rabbi fili warhamni. Kemudian bangun. Al-Fatihah saja. InsyaAllah solat macam tu 3 minit siap. Sah tak? Sah. Sempurna atau tidak? Sempurna. Dan insyaAllah. Tapi sebagaimana kita tahu, bila kita dapat zikir sempurna, baca Al-Fatihah, lepas tu baca surah Wasyams ataupun surah Wadduha pula, maka pahalanya sudah tentu lebih. Tapi bagi orang yang betul-betul suntuk masa, saya bagikan maklumat seperti itu supaya kalian faham. Supaya kita jelas, Islam ini agama yang mudah, bukan agama yang susah. Supaya kita faham, jika kita nak buat sesuatu berkaitan dengan ibadah dalam agama kita, walaupun bertembung dengan kesukaran demi kesukaran, mesti ada jalan dia. Mesti ada jalan dia. Dia bukan agama yang stuck. Oi, tak boleh. Kena baca gitu juga. Tak boleh waktu ni juga. Mana boleh 15 minit, 10 minit sebelum zuhur. Tak. Islam adalah satu agama yang dia tidak stuck satu jalan. Dia boleh pergi jalan kedua, boleh pergi jalan ketiga, boleh pergi jalan keempat. Dia akan cari juga kemudahan jalan untuk umatnya dapat melakukan ibadah. Melakukan sesuatu yang diberikan kelebihan dalam agama. Masya Allah, Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi ada dua cara bagi orang yang tidak ada masa, terikat dengan kerja. Sama ada anda solat duha di awal pagi, sebaik selepas masuk waktu, 20 minit ke 30 minit selepas syuruk. Kalau habis waktu subuh pukul 7, bermasuk 7.20, 7.30 dah boleh solat duha. Kemudian berakhir 15 minit sebelum zuhur. Dan ada pendapat mengata bukan 15 minit tetapi sebaik sebelum zuhur sudah pun boleh solat duha. Masih boleh solat duha. Jadi sekadar itu perkongsian pada hari ini berkenaan dengan solat duha. Kita hanya mengupas tentang waktu sahaja. Dan saya kira walaupun tak banyak tetapi ia telah pun memberikan pencerahan kepada sedikit keraguan. Semula banyak persoalan lagi ni pasal solat duha ni, insyaAllah ya. Dan anda boleh beli dulu ebook ni hanya RM5, RM5. Dan